Assalamualaikum and hello everyone. So today we're going to be doing grammar lesson focusing on present perfect. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar grammar, tajuknya present perfect. Okay, you will hear the dog barking, but whatever. Screw it because I'm so done. Okay, kamu akan dengar suara anjing menyalak, but I can't help it anymore. I've been trying to record it for so many times already. Dah banyak kali dah saya try record, tapi anjing tu still decide nak menyala. So what can we do about it? Nothing. Absolutely nothing. Okay, so kita akan sambung dengan lesson kita. Present perfect. Yay! Okay. So there will be three things I'm going to cover. Number one, how does present perfect looks like? Saya akan cover tiga point. Yang pertama ialah how does present perfect looks like? Macam mana rupa present perfect? So bila kita tahu kan kalau past tense apa yang menunjukkan benda tu past tense. Kalau present tense apa features ayat tu yang menunjukkan benda tu present tense. So kali ni kita tengok kalau dia present perfect macam mana dia boleh jadi present perfect. Okay. Now second point that I'll be talking about is past participle verb. Verb ada banyak jenis. Ada infinitive, ada simple atau base form, ada past dan ada past participle juga. Ada lagi form verb yang lain tapi I've given you the notes on those four basic forms of the verb. I hope that you still have the notes, but if you don't, it's okay. I will provide you with the past participle list after this. Okay. Kalau kamu pernah ingat, kita pernah belajar apa itu past participle verb. Verb ni dia ada 4 jenis yang saya dah introduce kat kamu. Dah saya perkenalkan. Nombor 1, to infinitive. Nombor 2, kita ada base form of the verb. Nombor 3, kita ada past tense punya verb. And number 4, I introduced you the past participle of the verb. Setiap jenis verb ni, bila dia duduk dalam kategori yang berbeza, jadi ejaan dia pun lain. Ada juga ejaan yang tak berubah. Apa tu? Nanti kita tengok dekat senarai. Okay, number 3, I'm going to tell you when to use the present perfect tense. Saya akan bagi tahu kamu bila nak pakai present perfect tense ni. Okay, now let's go to the first point. Macam mana rupa present perfect? Okay, how does the present perfect looks like? Okay, first of all, we are going to be looking at the grammar structure. If you want to create a present perfect sentence, then you will have to have a subject and then the auxiliary verb or the helping verb, either have or has, and then the main verb which is in the past participle form. Okay, bila kamu nak bercakap menggunakan ayat present perfect, kamu mestilah ada subject, kemudian kamu akan pakai auxiliary verb ataupun helping verb. Okay, auxiliary verb ni dia lah helping verb yang akan membantu kamu melengkapkan ayat tu, nak menunjukkan ayat tu present perfect. Okay, so dia bukan main verb. Okay, dia bukan perkara utama, perbuatan utama yang kamu buat dalam ayat tu. Dia ialah auxiliary verb yang menunjukkan ayat itu present perfect. So bila ada auxiliary verb ni, has atau have, maksud dia ayat itu ialah present perfect. Okay, so subject ni ialah noun. Okay, saya selalu bagi table macam ni masa kelas kita. Kalau kamu ingat, saya dah bagi senarai dan saya akan tunjukkan apa dia, bagaimana, kenapa, right? Okay, so kalau subjek itu ialah I, kenapa I ni kedudukan dia selalu asing daripada orang lain? Okay, kita tengok balik. Alright, I, dia singular juga, tapi kenapa dia duduk asing daripada he, she, it kat bawah ni? Kan? I pun singular. Okay, sebabnya I ni special case. Dia apa-apa pun, dia akan lain penggunaan dia. Okay, contohnya I am, tapi he, she, it boleh am. Okay, so hari ni fokus dia I have. Kalau nak cakap kamu dah baca atau kamu dah buat sesuatu, tapi nak cakap pasal diri sendiri ni I, so I have read. Okay, so, kamu tak boleh pakai I has read walaupun I itu ialah singular subject. Okay, I have, mesti have, tak boleh pakai has. Okay, ingat I je dia mesti lain sikit daripada orang lain walaupun dia singular juga. Alright, now I mesti have sahaja. Okay, now kita ada you, we, they. Alright, you, we, they. You, we, they ni ialah
plural. Okay, bila dia plural verb, dia akan pakai have. H-A-V-E. So, you have talked. We have seen. They have been. Okay, nampak tak? Dia akan pakai have. Dia tak pakai has. Okay. Tapi bila kita tengok pada tiga ni pula, he, she, it. Okay. Tiga-tiga ni ialah singular. Maknanya dia satu je, seorang je. So, dia mesti pakai has. Yang ni. Dia tak boleh pakai have. Okay. He has gone. She has stopped. It has emptied. Alright. So, please keep that in mind. Bila dia I, dia akan pakai have. You, we, they akan pakai have. He, she, it akan pakai has. Alright. Dan kembali. Okay. Kita akan teruskan ke slide yang seterusnya, iaitu past participle verb. Okay. Kalau kamu tak ada senarai past participle verb, yang bimbang, teacher dah includekan satu list dekat sini. Alright. Past participle verb ni dia ada yang biasa, ada yang irregular. So, past participle verb ni dia ada yang biasa dan ada yang irregular. Okay. Kamu akan tengok sendiri nanti. Teacher dah pilih yang ada dua bahagian. Alright. Kalau bahagian yang ini ialah regular verb. Nipis pula. Bahagian sikit. Okay. Kalau bahagian yang sini dia ada regular verb. Kalau dekat sini dia ada irregular verbs. Okay. Apa maksud dia ni? Kalau kamu nak tengok lagi, fokus dia. Tengok dekat sini. Regular verb, dia tak ada perubahan ejaan. Nampak? Regular verb. Bag, present, past, bagged, tambah ed. Past participle pun mesti tambah ed je. Ingat tak teacher ajar? Kalau dekat past tu dia tambah ed, dekat past participle mesti tambah ed. Tapi irregular verb berbeza. Bila irregular verb, be ialah is MR. Okay, be tu bukan be my man ke apa-apa. Okay, be itu ialah is MR. So past dia mesti was dengan were. Bila past tu dah berubah ejaan, past participle dia pun mesti berubah. Okay, it is not easy to remember or to memorize everything, which is why we need to read more. Okay, tak senang nak hafal semua. Jadi banyakkan baca, and then you will be a pro at this. Okay, so dah ada senarai kat sini, nanti kamu boleh tengok. Now, next part, which is the last part, I guess. Okay, when to use present perfect. Bila nak pakai present perfect ni? Okay, kalau kita tengok dekat sini, teacher bagi perbezaan past simple dengan present perfect. Okay, tengok dekat sini. Past simple ialah finished time. Kamu tengok masa yang digunakan, time expression yang digunakan. Okay, bila past simple ni, benda tu dah siap, dah habis. Benda kita dah belajar lama dah. Okay, contohnya last week, yesterday, last week again, last month, last year, 2010. Tu waktu-waktu tu semua, masa-masa tu semua dah berlalu, dah lepas. Dia tak akan berulang dan tak boleh diulang. Okay, sebab tu dia dipanggil past simple. Tapi kalau kita cakap pasal present perfect, kita tengok masa yang dipakai. Unfinished time. For example, today, this week, this year, this month. Hari ni. Kita cakap pasal seseorang mengenai hari ni. Okay? Tapi hari ni belum habis. So, sebab tu dia present perfect. This week. Kita cakap pasal perbuatan sesuatu dalam this week. Kita buat dalam minggu ini. Tapi minggu ini belum habis. So, dia ialah present perfect. Tahun ini, bulan ini. Bila waktu itu unfinished. Okay? Bila waktu itu masih belum habis, bermaksud kamu mungkin akan buat aktiviti yang sama balik, okay, dalam masa itu. Dan ini ialah menunjukkan ayat kamu dalam form present perfect. Okay. Alright.
Now, ini ialah beberapa contoh untuk kamu rujuk bagi present perfect. Okay, yang pertama kita ada affirmative. Apa maksud affirmative? Affirmative ialah ayat penyata. Okay, ayat penyata ni senang nak buat. Kita cuma kena ada subject, kena ada auxiliary verb atau helping verb itu have atau has, dan juga main verb dalam bentuk past participle. Okay, contoh yang pertama kita boleh tengok dekat sini. Last month, I visited my brother 3 times. Bulan lepas, saya melawat abang saya atau menziarahi abang saya sebanyak 3 kali. Bila dia pergi melawat? Bulan lepas. Kita boleh ulang balik tak bulan lepas? Tak boleh. So, sebab tu dipakai I visited. Cuba tengok contoh dekat bawah. This month, I have visited my brother twice. Present perfect. Okay, bulan ini saya sudah melawat menziarahi abang saya 2 kali. Bulan ini bulan April. April belum habis. So, mungkin saya akan pergi melawat dia lagi. So, the month isn't finished yet and I may visit him again soon. So, sebab itulah kamu tak boleh pakai visited. Kamu kena pakai have visited. Sebab waktu atau tempoh itu belum habis, belum tamat. Okay? Now, contoh seterusnya. He borrowed my car yesterday. Ayat ini dalam bentuk past simple kerana masanya sudah tamat, sudah habis. Dia pinjam kereta saya semalam. Bila dia pinjam kereta kamu? Semalam. Boleh tak kita undur waktu ke semalam? Lepas tu kita buat dia pinjam kereta kamu sebanyak 5 kali semalam. He borrowed my car yesterday. Tiba-tiba, he borrowed my car 5 times yesterday. Nak menambah-nambah isi. Tapi tak boleh sebab yesterday itu sudah berlaku. So it cannot be changed or be altered with other details. Alright, example number 2. He has borrowed my car today ataupun this week. Dia dah pinjam kereta saya hari ini atau minggu ini. Okay, so hari ini belum habis lagi. Ni masih lagi like 11 o'clock or something. So, dia ada possibility dia akan pinjam lagi kereta tu hari ini. Ataupun this week. Minggu ini belum habis, so dia akan pinjam lagi kereta tu minggu ini. Mungkin. Okay. So, present perfect ni, benda tu dah berlaku, tapi dia mungkin akan berlaku lagi. So, sebab tu kita kena tambah has atau have. Okay, itu affirmative, ayat penyata. Jom tengok yang seterusnya. Negative. Okay, ayat negatif. Dalam ayat negatif, apa yang nak kena ada? Subject juga. Kena ada have atau has. Lepas tu, kita kena tambah not. Ini beza positif dengan negatif. Okay, affirmative dengan negatif. Okay. Kalau affirmative tadi, kita kena cuma tambah subject, have atau has dengan main verb. Tapi untuk negatif, kita akan pakai subject, has atau have dan juga not. Ini ialah perkara yang paling penting ya untuk negatif. Bila negatif je mesti tambah perkataan not. Ingat benda tu je. Negatif, not. Okay, jom kita tengok macam mana cara nak buat dia. Okay. The contraction of the auxiliary verb. Before teacher tunjuk contoh dia macam mana, teacher nak bagi tahu bila negatif ni kan dia ada perkataan not. So, dia mesti akan ada contraction ataupun gabungan. Gabungan ni teacher nak perkenalkan sajalah. It's not important for you to memorize it, but it's important for you to know that it exists. Okay. For example, I haven't. Pertama ni, I haven't. Ia ialah contraction antara perkataan I dengan have not. Okay, I have not. Okay, she hasn't. Gabungan perkataan she has not. Atau they haven't. They have not. Okay, itu satu. Kita ada lagi satu. I've not. Iaitu gabungan I have not. She's not. She has not. They've not. They have not. Kita tak boleh gabung tiga-tiga perkataan sekaligus. Contohnya,
haven't. Gabungan I gabung dengan have, gabung dengan not. Tak boleh Dia sama ada I gabung dengan have atau have gabung dengan not. Okay, kita tengok balik dia punya subjek, singular ke plural, seorang ke ramai. Kalau seorang mesti pakai has, ramai mesti pakai have. Okay, tengok contoh yang pertama kelas. Last month I visited my brother 3 times. Bulan lepas saya melawat abang saya 3 kali. Now, this month, I haven't visited him at all, or I've not visited him. Bulan ini, saya belum melawat dia langsung. Ataupun, saya belum melawat dia. Okay, so I haven't. Sebab bulan ni belum habis. So, kenalah letak have. Okay, kalau bulan lepas you tak pergi melawat, I did not visit my brother. Okay, tapi ni sebab kita pakai present perfect, mesti ada have atau has. Kita tengok contoh yang kat tengah ni pula. He ate so much yesterday. Dia makan banyak sangat semalam. Boleh ke dia undur masa kembali ke semalam, kurangkan sikit makanan dia tu? Tak boleh. Okay, sebab tu kita pakai past tense terus, iaitu ate. Okay, kalau hari ni pula, tengok hari ni macam mana. He hasn't eaten a lot today. Hasn't eaten a lot today. Dia tak makan banyak pun hari ni. Today belum habis. Okay. And ada banyak lagi hari-hari selepas ni. Dan dia mungkin akan makan lagi banyak makanan. So, sebab tu kita pakai hasn't dekat sini. Okay. Alright. Next one we have. They were at school yesterday. Mereka berada di sekolah semalam. Maknanya, mereka ada kat sekolah semalam. Alright. Now check out this one. They haven't been at school all morning. Mereka tak ada di sekolah. Tak ada lagi di sekolah sepanjang pagi. Okay. Tak ada lagi sepanjang pagi. Tapi hari tu belum habis. So, bila hari tu belum habis, maybe dia akan ada lepas ni. Okay, so but the day is not finished yet and they may arrive in the afternoon. So dia tak ada waktu pagi je. Nanti waktu tengah hari maybe dia masuk balik sekolah. Kita tak tahu kan. Alright, now that was the last slide. Thank you everyone.